Wakil daripada Kedah dan Pahang sila bersedia. Sila Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kasihi Timbalan Fungsi Tetap, Ketua Pemuda, seluruh pimpinan Dewan Muda PAS Malaysia, para perwakilan pemerhati sidang muktamar sekalian. Saya Muhammad Azam bin Abdul Samad, wakilan daripada kawasan Jerai, negeri Kedah Darul Aman. Kedah diminta untuk membahaskan beberapa perkara berkaitan untuk kita mengukuhkan agenda Mekasa Pemuda PAS seluruh Malaysia. Perkara pertama yang ingin digaris oleh pemuda Kedah iaitu wibawa, prinsip, hujah dan juga pendirian. Pertama, dalam agenda untuk menjuarai isu-isu rakyat, kita kena bermula dengan adanya pakej wibawa, prinsip dan hujah serta mempunyai pendirian yang tetap. Kedah mengajak pemuda Malaysia bagi memulihkan wibawa, mempamer teguhan prinsip serta meningkatkan kemantapan hujah dan menampakkan ketegasan pendirian. Kita pemuda Parti Islam, hujah kita kuat kerana kita berdasarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sering seluruh kita baca, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Inilah hujah yang perlu dan mesti kita guna untuk memperkemaskan hujah ketika mana kita nak memperkukuhkan, menjuarai isu-isu rakyat. Dengan adanya pakej ini barulah kita mampu untuk menjuarai isu rakyat, kerana dengan suara kita barulah rakyat akan meletakkan harapan dan dengan keupayaan kita untuk memberikan hujah yang baik serta membela masyarakat. Pemuda PAS jangan sampai dilihat menjadi pak turut, jangan dilihat hanya menjadi nasi tambah ataupun nampak seperti tukang sos dalam kata rakyat. Apalagi kalangan sayap pemuda parti-parti yang ada dalam negara kita. Jangan kita nampak lemah, jangan kita nampak lemas, jangan kita nampak lemah, jangan kita nampak takut-takut ataupun kita nampak kaku. Melontar apa jua isu tidak disahkan oleh rakyat. Kenapa ini berlaku? Saya ambil contoh isu di kalangan rakyat sekarang, iaitu isu kejatuhan harga tak. Hari ini RM1.70 ataupun dah panggil RM1.07 1 kilo, yang telah menggeret 590,000 keluarga pekebun kecil terperosok di bawah garis kemiskinan. Apa orang kepimpinan pemuda yang mampu untuk menguasai isu ini? Kementerian apa? Agensi mana? Fungsi, bidang tugas dan tanggungjawab mereka? Apa fungsi RISDA? Apa fungsi Lembaga Getah Malaysia? Apa polisi? Apa dasar? Apa tindakan? Apa yang mereka buat untuk mengatasi harga ataupun mengatasi masalah yang dihadapi kaitan isu harga getah ini? Apa faktor yang mempengaruhi harga? Berapa jumlah
pengeluaran, berapa permintaan, kesemuanya ini berapa ramai kita melahirkan pemuda-pemuda yang mampu untuk menangani, memahami isu yang berlaku dalam masyarakat, khususnya penoreh getah. Pengurus tetap, ketua pemuda dan muktamar sekalian, kita cukup sedar orang Melayu adalah market politik kita. Pengundi Melayu adalah penyokong utama kita. Orang Melayu adalah mad'u kita. Isu getah, jumlah ketua keluarga kebun kecil 590,000 orang. Jumlah keluasan tanah kebun kecil berjumlah 900,000 hektar. Jumlah pekebun kecil mengenai kaum 70% adalah 77% Melayu, 20% Cina, 1% India, orang asli dan lain-lain lebih kurang 11%. 1.1%. Ternyata Melayulah penerima kesan terbesar daripada kejatuhan merudum harga getah. Tapi sayangnya isu ini kita lemah, isu ini kita lemas, terhenti mati di tengah jalan. Apa sebabnya? Kita ketiadaan wibawa, prinsip, hujah dan juga pendirian. Pemuda gah menubuhkan NGO tetapi tiada wibawa. Ada orang ketawa apabila NGO kita telah membangkitkan suatu isu penyelewengan, tetapi penyelewengan itu tidak perlu dibuktikan dalam mana-mana forum. Sidang hadirin muktamar yang dikasihi sekalian, jadi tuan rumah himpunan deklarasi baling 2 peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh PAS Pusat. Kita gagal sambut isu ini. Tuntutan harga lantai ayam RM4 1 kilogram belum tercapai, malah makin menjunam. Pemuda dan NGO kita pula sudah beralih kepada isu lain. Kemohon muktamar di negeri Johor ini, negeri paling ramai pekebun kecil getah, dah di senarai yang kedua, untuk kita mengangkat semula isu getah dengan penuh wibawa, berprinsip dengan hujah yang kukuh dan menyatakan pendirian kita bahawa kerajaan harus melaksanakan harga lantai RM4 sekilogram. Sidang muktamar yang dikalian, isu yang kedua iaitu untuk kita mendekati pengundi muda dengan dasar juga imej dan pendekatan Islam. Barisan Nasional berupaya menguasai undi saluran 3 dan saluran 4 dalam PPIU 3 yang lalu. Apakah pendekatan PN hingga memenangi hati dan minat orang muda? Apa pula kemahan kita hingga dijauhi? Mereka mesra, kita juga mesra. Mereka program, kita juga banyak program. Mereka mempamerkan artis-artis mereka, kita juga ramai di kalangan artis yang mendukung kita. Kaedah melihat kita tinggalan jauh dari beberapa sudut dalam menanggapi permasalahan dan isu anda. Kita menawarkan pelupusan pimpinan PTPTN. Kita berkeinginan menurunkan harga kereta. Kita bercakap isu perumahan dan mendedahkan pelbagai kebocoran kerajaan. Barisan Nasional hari ini, hal-hal penyelewengan dalam kerajaan yang dibenci oleh anak muda. Kita bercakap soal memudahkan urusan perkahwinan. Semua isu ini kita berkongsi bersamakan kita PKR DAP. Hampir semua majlis dan ceramah dan perjumpaan kita dengan pemundi, kita membangkitkan hal ini. Apatah lagi yang pada kita peluang hiburan artis antarabangsa, pemberian rebate telefon pintar, bantuan pembelian buku, mungkin jadi keterbatasan kita dan pemuda. Memang kita tidak mampu jiwa orang muda dengan wang ringgit seperti yang dilakukan oleh Barisan Nasional, tetapi kita juga gagal untuk menyerlahkan apa yang ada. Daripada banyak perkara faktor yang menjadi musabab kita kurang undi
Kedah sekali lagi ingin fokus kepada bahawa prinsip hujah dan pendirian. Apakah wibawa prinsip hujah dan pendirian pemuda PAS yang lebih daripada pemuda Barisan Nasional? Kita ada kewibawaan yang jauh lebih baik bila bercakap soal Islam. Kita lebih berprinsip berbanding UMNO tentang sikap dan pegangan kita kepada Islam. Hujah kita kejap dan kukuh dengan Islam. Pendirian kita teguh, tidak berkocak dengan adanya Islam. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Tetapi kita memilih untuk mengikut arus, menekankan aspek lain banding asas kekuatan pemuda PAS. Dengan itu Barisan Nasional berjaya cemerlang menggambarkan kita telah diperkudakan menjadi kuda di AP dan PKR, sedangkan kita tidak sedemikian. Mencairkan Islam daripada PAS telah menghilangkan identiti kita. Memilih sandaran perjuangan selain Islam menghilangkan kekuatan kita. Bentak rakan pakatan kita telah membuka ruang seluas-luasnya kepada musuh untuk melabelkan PAS telah menjadi kuda. Oleh itu, orang muda tak mungkin memilih parti yang hanya pandai dijadikan kuda. Mereka mahu melihat wibawa, hujah dan pendirian kita yang kukuh dengan Islam. Demi memulihkan wibawa pemuda PAS, Kedah mengajak seluruh pemuda PAS kembali memperteguhkan Islam sebagai dasar perjuangan kita. Wajah dan imej kita mesti dilihat pemuda Islam. Tak perlu menjadi Jokowi untuk memikat hati pengundi Melayu di Malaysia. Tak perlu menjadi liberal, moderate. Tak perlu menjadi pokka. Kita sudah dikenal sebagai parti Islam. Kita sudah dikenal sebagai parti Islam, maka peganglah Islam. Kalau kita pun cuba menjadi orang lain, kalau kita cuba untuk menjadi orang lain, untuk apa kita berpakat dengan PKR dan juga DAP? Pemuda Kedah mengajak seluruh saf kepimpinan pemuda dan sidang perwakilan sekalian, marilah sama-sama kita memperteguhkan wibawa, prinsip, hujah dan pendirian pemuda PAS Malaysia dengan Islam. Islam yang tulen dari celupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir berkaitan dengan isu negeri Selangor, pemuda PAS pun lihat seluruh pemuda, kita mengambil kisah perkara ini daripada dekat. Kami telah saksikan perbezaan pandangan, kecelaruan pendirian, malah kita dapat saksikan pengkhianatan kepada jamaah. Daripada masalah PKR, isu Selangor ini telah menjadi pecah belah kepada PAS, menjadi medan tuangu Presiden PAS dicemuh dan juga diderhakai. Kami pemuda PAS Kedah telah memahami bahawa ada krisis walak dan siqah dalam PAS. Nakoda kapal lain lebih dipercayai, diberikan muka melebihi daripada yang sepatutnya. Presiden dicemuh atas isu yang tidak wujud, isu yang direka-reka. Sudah beberapa kali Tuan Guru Presiden memaklumkan bahawa kita tidak mungkin akan bergabung dengan UMNO dan Barisan Nasional. Demi kewibawaan, demi prinsip dan hujah yang jelas dan pendirian yang kukuh, pemuda PAS Kedah menyokong teguh pendirian dan langkah Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dalam menangani hal ehwal politik semasa, khususnya dalam kemelut pencalonan Menteri Besar Selangor daripada Pakatan Rakyat. Langkah beliau itu selari dengan peruntukan perlembagaan PAS yang menjelaskan bahawa Presiden mempunyai kuasa pemutus dalam apa jua perkara yang melibatkan kepentingan parti berdasarkan pasal 26(1)(a) yang mengatakan bahawa Presiden bertanggungjawab sebagai ketua bagi melaksanakan pentadbiran gerakan dan kegiatan PAS. Hal ini diperjelaskan lagi dengan tafsiran fasal tersebut oleh Majlis Syura Ulama dengan mengatakan merujuk kepada perlembagaan PAS fasal 8
1A yang memberikan kuasa kepada Majlis Syura Ulama untuk menjelas, menghurai dan menafsirkan perlembagaan PAS. Presiden mempunyai kuasa pemutus dalam apa jua perkara yang melibatkan kepentingan parti. Ketua yang dimaksudkan dalam fasa tersebut mestilah difahami seperti mana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u walau ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian dengar dan taat meskipun yang menjadi ketua di kalangan kalian seorang hamba berbangsa Habsyi. Berdasarkan tafsiran dan pendirian Majlis Syura Ulama ini, pemuda PAS Kedah tidak nampak sebarang sebab untuk tidak bersama-sama dengan pendirian dan tindakan Tuan Guru Datuk Seri Presiden. Kami tidak nampak sebarang sebab Ketua Pemuda PAS Malaysia dan Dewan Pemuda PAS seluruh negara untuk tidak bersama-sama dengan Tuan Guru Presiden dan Majlis Syura Ulama mempertahan dan mempertegaskan wibawa, prinsip, hujah dan pendirian kita bersama. 2-3 hari kebelakangan ini ada pula cubaan daripada pimpinan kita yang cuba menanggalkan pakaian Islam daripada PAS. PAS diajak berhenti menggunakan Islam dalam tindakan-tindakan politik semasa. Apakah itu hala tuju baru PAS? Kalau tidak berada atas dasar dan matlamat Islam, apakah kita yakin PAS akan disokong sehingga ke tahap ini? Ketua Pemuda PAS Malaysia wajib mempertegaskan bahawa hanya Islamlah dasar PAS, Islamlah seruan PAS, Islamlah dakwah PAS, Islamlah tarbiyah PAS, Islamlah matlamat perjuangan siasah PAS. Selain daripada Islam, kita akan tolak. Tindakan dan usaha merongkai keputusan Tuan Guru Presiden serta seruan-seruan mencairkan dasar-dasar Islam daripada PAS untuk memenuhi kehendak pihak lain pasti akan mendatangkan kesan buruk kepada Islam dan perjuangan PAS di masa ini dan juga di masa yang akan datang. Seluruh perwakilan, marilah kita dengan tegas mengatakan bahawa Pemuda PAS tidak menerima sebarang seruan selain daripada Islam, sama ada sosialis, liberalis, kapitalis, komunis, pragmatis, populis, dan apa yang kita kehendaki adalah seruan Islam. Sidang muktamar yang dikasihi sekalian, saya juga di akhir ini ingin mempertegaskan bahawa kita yang berada di sini untuk kita terus memperkukuhkan gerakan ini. Kita dikenali dengan gerakan Islam, parti Islam, maka keutamaan akhlak Islam perlulah kita dahulukan supaya masyarakat di luar tidak memberi salah faham atas akhlak-akhlak yang mungkin sepanjang muktamar ini kita lalui sejak daripada awal petang tadi dan insya-Allah akan berakhir pada esok hari. Akhlak Islam juga merupakan seruan kita. Insya-Allah kita akan diterima oleh seluruh umat, khususnya umat Islam di Malaysia ini, dengan Islam yang kita pamerkan, iaitu Islam daripada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini juga kami merakamkan tahniah kepada PAS Johor, Pemuda PAS Johor yang telah pun berjaya untuk menganjurkan muktamar kita pada kali ini. Dan di awal perbahasan tadi, perwakilan daripada Shah Alam bila komen buku muktamar kita yang banyak salah, dia kata kita bukannya macam buku pasti. Tuan-tuan, buku pasti hebat. Buku pasti kita hebat. Kita sudah mencapai taraf antarabangsa bila pasti diterima luar daripada Malaysia. Jadi kita harap walaupun kita marah, janganlah kita condemn institusi yang ada dalam gerakan kita sendiri. Sekian.
Mohon maaf jika ada kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.